Okey, salam sejahtera dan salam perpaduan kepada semua murid tingkatan 3. Okey, hari ini kita akan belajar tentang strategi Belanda dan British untuk menguasai negara kita. Ada dua negara yang cuba menguasai negara kita dengan menggunakan pelbagai strategi. Strategi ni bermaksud cara untuk mendapatkan negara kita. Sebab negara kita ini dia kaya dengan hasil bumi, rempah ratus, biji timah, gas asli dan lain-lain lagi. Next kita pergi ke strategi Belanda untuk menguasai negara kita. Kita tengok Belanda dulu. Bagaimana strategi dia, cara dia menguasai negara kita. Okey. Sekejap. Okey, so kita tengok serangan fizikal. Serangan fizikal ni macam serang. Menggunakan teknik serang. Okey, kita tengok satu persatu. Belanda berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangko pada tahun 1650 dan di Kuala Perak disebabkan oleh dasar monopoli biji timah oleh Belanda. So, bermaksud di sini monopoli ini menguasai biji timah di mana di dua tempat itu Pulau Pangko dan Kuala Perak. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun 1763 Belanda berserang dengan angkatan Selangor dan Rembau. Dua tempat ni Selangor dan Rembau kerana bimbang penguasaan Selangor ke atas Selat Melaka. So dia bimbang, dia pergi serang Selangor dan Rembau. Rembau di mana? Di Negeri Sembilan. Okey, next. Pada tahun 1782, Belanda berperang dengan Johor. Dia perang Johor pula. Dia pergi serang Johor disebabkan berlaku perselisihan mengenai perdagangan. Salah faham lah, nak buat bisnes tapi salah faham, perang terus untuk selesaikan masalah. Pada tahun 1784 pula, sekali lagi Belanda berperang dengan angkatan Johor dan Selangor kerana masalah perebutan perairan Selat Melaka. So, masalah perebutan pula, nak rebutlah tempat kawasan pengaruh itu. Sebab tu Belanda berperang. Pada tahun 1784 dan 1785, Belanda berperang dengan angkatan Selangor di Kuala Selangor. So, bermaksud serangan fizikal ni dia berkaitan dengan peperangan. Kena ingat, serangan fizikal Belanda ni dia banyak berperang dengan masyarakat tempatan di beberapa negeri yang kita telah maklum tadi. Next, kita pergi ke perjanjian. Perjanjian ni bermaksud ada dua pihak berjanji untuk dapatkan sesuatu perkara. So kita tengok pada tahun 1650 Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak untuk mendapatkan biji timah. So Belanda ni janji dengan Perak untuk dapatkan biji timah, and then kita tengok pada tahun 1786 Belanda mengadakan perjanjian dengan Selangor. Dia nak berbaik-baik dengan Selangor pula. And then Sultan Ibrahim bersetuju menjual biji timah kepada Belanda. So di sini kita lihat di Selangor ni Sultan Ibrahim ni dia berjanji untuk menjual biji timah kepada Belanda. Ini perjanjian yang digunakan oleh Belanda. Next kita pergi ke pakatan. Pakatan ni kerjasama. Pakatan ni bermaksud kerjasama. So kita tengok apa yang berlaku. Pada tahun 1641 Belanda mengadakan pakatan dengan Johor dan berjaya mengalahkan Portugis di Melaka. Bermaksud di sini, Belanda ni dia bekerjasama dengan Johor untuk tewaskan Portugis di Melaka. Ingat Formosa, ingat Portugis dan ingat Belanda telah bekerjasama dengan Johor melalui pakatan untuk kalahkan Portugis. So best kan sejarah. Belanda mengadakan pakatan dengan British dan bersetuju memeterai perjanjian Inggeris Belanda 1824. So, apa maksud memeterai ini? Memeterai ini dah sign perjanjian lah, sudah setuju antara Belanda dengan Inggeris. Kita tengok pula strategi British untuk menguasai negara kita. Tadi kita tengok Belanda ni ada tiga, iaitu serangan fizikal, berperang terus, itu cara Belanda, and then berjanji dengan antara dua
dua pihak. And then kita tengok pakatan yang digunakan oleh Belanda. And then kita tengok pula British ni. Hari tahun ni di kata 3 anda belajar lebih banyak berkenaan dengan British. Strategi British untuk menguasai negara kita. Jom. Yang pertama, manipulasi. Manipulasi ni dia ambil kesempatan, dia ambil peluang. Dia nak ambil peluang untuk menguasai negeri Melayu. Jom kita. Manipulasi ini mengambil kesempatan untuk mendapatkan sesuatu perkara. British mendapatkan Singapura. Kerana ingat Singapura ni ramai orang nak rebut. Dia dapat guna kesempatan. Pada tahun 1871 berlaku perebutan tata di Perak. Perebutan tata ni perebutan kedudukan. Tata ni macam kedudukan raja lah, nak jadi raja lah di Perak ni. So ada masalah perebutan. Dia rebut nak jadi raja. British menggunakan peluang ini untuk campur tangan. Tengok British. Ada masalah dalaman saja, tapi kuasa asing seperti British ambil alih untuk menggunakan cara manipulasi. Next, kita pergi ke kejadian Lanun. Ini ambil kesempatan juga ni. Kejadian Lanun menompak kapal dagang British di Selangor dan menyerang rumah api di Tanjung Rachado menjadi alasan untuk British campur tangan. So dua perkara ini iaitu ada menompak kapal itu, ada orang curi kapal British di Selangor dan ada orang serang rumah api. Rumah api tu dia kalau di tepi pantai kamu tengok tinggi-tinggi tu ada api untuk panduan kapal bersinggah. So apabila dua perkara itu berlaku, British gunakan kesempatan ini untuk campur tangan di negeri kita. Konflik antara dua pembesar di Sungai Ujong, Negeri Sembilan menyebabkan British mengambil kesempatan untuk campur tangan. Ada konflik, ada masalah. Okey, ada masalah di Sungai Ujong. Sungai Ujong ni di Seremban. So antara dua pembesar ni, British tengok peluang ini, so British campur tangan. Okay, itu mengambil kesempatan terhadap sesuatu perkara untuk mencapai tujuan. Next, tipu hela, menipu untuk mendapatkan sesuatu perkara. Itu British buat. British mendapatkan Pulau Pinang melalui tipu hela. Dia tipu siapa ni untuk dapatkan Pulau Pinang ni? Dia tipu Perancis Light melakukan tipu hela kepada Sultan Kedah. Sultan Kedah ni dulu Sultan Kedah ni memiliki satu tempat yang besar dipanggil Pulau Pinang sekarang. Tetapi Perancis Light telah menipu Sultan Kedah. Kemudian yang Kedah dan Pulau Pinang dipisahkan. So ada dua negeri ya, Pulau Pinang dan Kedah. So dulu Sultan Kedah itu, Pulau Pinang itu milik Kedah. Tetapi disebabkan tipu hela ini dipecah kepada dua negeri, iaitu Pulau Pinang, negeri Pulau Pinang, Kedah, negeri Kedah. Okey, itu nombor 2 tipu hela. And then kita tengok pakatan pula, dia bekerjasama. Jom kita tengok bagaimana dia bekerjasama. British mendapat Melaka, menyaksikan pakatan kuasa barat. Okey, dia bekerja dengan siapa ni? Iaitu British dan Belanda memeterai perjanjian Inggeris-Belanda 1824. So dia rupanya British ni dia buat pakatan kerjasama dengan Belanda. So apa kesan dia? Melalui perjanjian ini British berjaya mendapatkan Melaka, manakala Belanda memperolehi Bangkahulu. Bangkahulu itu di Indonesia sekarang. Oh, you baru tahu. British mendapatkan Melaka melalui pakatan antara Belanda. British dapatkan Melaka, Belanda dapatkan Bangkahulu. Next kita tengok ugutan. Ugut, menakut-nakutkan untuk dapatkan sesuatu perkara. Kita tengok British membuat ugutan menakut-nakutkan Sultan. Menerima supaya Sultan takut dah dia menerima residen di Selangor dan Pahang. Residen ni British ni dia macam orang kanan. So raja nak buat apa? Raja nak buat satu keputusan, dia kena dengar dulu residen British ni sebelum buat keputusan. Itu maksudnya. James Brooke mendesak Sultan Brunei dan menutup
menuntut diiktiraf sebagai Raja Melaka. Dia cakap, Sultan Brunei, you kena jadikan saya Raja Sarawak. Kalau tak, dia nak perang. Maksud dia macam tu. Okay, next. Perjanjian. Perjanjian antara dua pihak. So, perjanjian dia antara dua pihak. Janji nak bagi ni, nak janji. Pihak kedua nak janji apa pula untuk mencapai persetujuan. So, British mendesak Sultan Perak, Sultan Selangor, Yang Tuan Seri Menanti. Ini Yang Tuan Seri Menanti ini di Negeri Sembilan. Dan Sultan Pahang mementerai perjanjian menerima naungan British. Mementerai ini sign lah, sign perjanjian menerima naungan British. Sultan Brunei bersetuju mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Sarawak yang merdeka. Wow. So, nampak di sini British dah berjaya melalui perjanjian ini. So, yang pertama menerima naungan British. Naungan tu bos lah. Siapa bos kamu? Bukan raja. Raja tu sultan kamu, tetapi sultan yang buat keputusan kena dengar nasihat British. Itu masuk naungan. And then James Brooke berjaya menjadi Raja Sarawak melalui perjanjian. Okey, pajakan ni kontrak. Okey, kontrak bermaksud you bagi satu kawasan itu dengan masa yang ditetapkan. Okey. So, melalui pajakan dan pemberian piagam Syarikat British Utara Borneo, British meluaskan pengaruh ke atas Sabah. So, you kena tahu kalau di Pulau Pinang SHTI, Syarikat Hindi Timur Inggeris. Kalau di Sabah pula dia nak syarikat lain, iaitu piagam Syarikat British Utara Borneo, yang telah berjaya meluaskan kuasanya. Next, kita pergi ke serangan fizikal. British pun ada serangan fizikal, bukan Belanda dia. Bukan Belanda saja. So, kita tengok apa yang berlaku di British di British dalam Tanah Melayu ni. Serangan fizikal, keenganan Pengulu Naning Dorset. Ini di Naning, tunduk kepada kekuasaan British di Melaka, menyebabkan British menyerang Naning pada tahun 1831 dan 1832. Okey, so Naning tak nak kerjasama dengan bukan Naning, Dorset. Dorset tak nak kerjasama dengan British, so British serang terus. Tak cakap banyak untuk dapatkan kekuasaan British. Dan kemudian British membedil Kuala Terengganu dan meminta Sultan Omar tidak mencampuri masalah perang saudara di Pahang serta masalah tata Sultan Mahmud Linggar. So, bermaksudnya kalau ada kegiatan yang menggugat ataupun merugikan British dan nasihat jangan buat macam tu, tapi buat juga British guna serangan fizikal seperti mana yang telah dibuat telah dibuat oleh Belanda. Okey, so kita datang ke kesimpulan. So, kesimpulannya negara kita ni menggunakan pelbagai penguasaan kuasa barat ni dia menggunakan pelbagai teknik dan strategi lah untuk mendapatkan negara kita, iaitu pelbagai aspek dalam politik, ekonomi dan sosial. Kita sewajarnya mengambil iktibar itu pengajaran daripada kerakusan kuasa barat tersebut yang bersedia membuat apa-apa saja demi mencapai matlamat penjajahan. Setiap rakyat harus bersatu padu, bermuafakat, bekerjasama, memajukan ekonomi negara dan sentiasa bersiap siaga, bersedia menangi ancaman negara demi mengekalkan kedaulatan, iaitu kemerdekaan kita di negara kita ini. So, itu saja untuk sesi pembelajaran kita. Ini latihan, tolong buat fill in the blank saja. Okey. So, salin nota dan buat latihan di sini. Kita jumpa lagi pada kelas seterusnya. Terima kasih dan selamat menjalankan tanggungjawab anda.